Pada pagi ini saya akan mengulas dan berbicara berkaitan dengan komunikasi dengan Al-Quranul Karim. Pada asasnya, bila kita menyebut komunikasi dalam Islam ini, khususnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 bentuk komunikasi kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bertemu, kumpul di masjid yang indah permai ini, melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, menunaikan kewajipan solat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati amal kebajikan kita dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal-amal kebajikan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita berkesempatan dan kita melapangkan masa pada pagi ini. Kebetulan cuti pada hari ini sempena nuzul Quran, sempena turunnya Al-Quranul Karim, yang pada hari ini kita menyambut peristiwa nuzul Quran, dan diharapkan hati-hati kita ini dipenuhi dan disiramkan dengan Al-Quran supaya kita hidup mendapat hidayah daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan mengulas dan berbicara berkaitan dengan komunikasi dengan Al-Quranul Karim. Pada asasnya, bila kita menyebut komunikasi dalam Islam ini, khususnya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 bentuk komunikasi kita dengan Allah. Yang pertama, komunikasi menerusi doa, di mana komunikasi dengan Allah menerusi doa ini merupakan komunikasi yang bebas. Bebas dengan maksud dia tidak mempunyai tata cara yang mesti diikuti secara wajib, dan kita bebas untuk mengajukan permintaan, pujian, aduan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa-bahasa yang lain, kerana semua bahasa-bahasa ini difahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi ini memang dituntut secara bebas. Kita nak mengadu nasib, apa-apa pun yang kita nak ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas untuk kita laksanakan. Malahan dia disebut sebagai intipati kepada ibadat. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Intipati kepada ibadat. Ini komunikasi kita dengan Allah menerusi doa.
Yang kedua, komunikasi kita dengan Allah menerusi solat, menerusi sembahyang. Di mana komunikasi menerusi sembahyang ini merupakan komunikasi yang very formal. Yang formal. Yang kita mesti ada tata cara yang khusus. Tak boleh berpakaian yang bernajis, kena berwudu, kena ada dia punya aktiviti yang tertentu, angkat tangan, kena baca Fatihah, kena rokok yang tidal, ada sujudnya, ada doa-doanya yang tertentu dan ada salam. Ini komunikasi yang berlaku antara kita dengan Allah secara formal. Berbeza dengan doa tadi. Doa boleh dilakukan di mana-mana tempat yang sesuai. Tak kira masa, boleh untuk kita berdoa. Tetapi sembahyang ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunat. Walau macam mana pun, komunikasi menerusi sembahyang ini merupakan komunikasi yang formal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, komunikasi menerusi Al-Quran. Kita berbicara dengan Allah menerusi teks yang tertentu yang Allah Ta'ala telah turunkan, wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam komunikasi menerusi Al-Quran ini boleh dianggap sebagai komunikasi semi formal lah. Kerana kita juga bebas untuk membaca Al-Quran di mana-mana tempat. Asalkan kita berwudu dan kita boleh membaca Al-Quran bila-bila masa untuk baca Al-Quran. Walau macam mana pun untuk membaca Al-Quran ini perlu kepada tata caranya lah. Ada hukum tajwidnya, ada dia punya teks yang tertentu. Ini komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerusi Al-Quranul Karim. Ketiga-tiga bentuk komunikasi ini kan yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya komunikasi menerusi solat. Kerana menerusi solat ini kita ada semua jenis-jenis komunikasi yang lain itu wujud. Dalam solat ada Al-Quran. Dalam solat ada doa. Dalam solat ada zikir. Dalam solat ada salawat. Kalau tak ada salawat, tak sah semayang. Kalau tak ada Quran, tak sah semayang. Nak ceritanya, solat ini merupakan komunikasi yang penting antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan sabar dan sembahyang. Maknanya sembahyang ini merupakan bentuk komunikasi yang cukup rapat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam hadis di mana apabila seseorang kamu itu solat, fa innahu yunaji rabbah. Ketika mana dia solat, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Dan Tuhannya bagaikan berada dia di antara dia dengan kiblat, seolah-olah Tuhan berada di hadapannya. Ini komunikasi yang penting. Oleh sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam solat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah-surah yang panjang. Ini amalan Rasulullah, membaca surah-surah yang panjang dalam sembahyang kerana baginda sedang bermunajat dengan Tuhannya. Panjangnya solat Nabi ini tuan-tuan
Kan dia punya panjangnya jauhlah daripada panjang solat kita, kan. Panjangnya dia yang paling panjang ataupun yang selalu Rasulullah baca panjang ialah semayang subuh dan semayang zuhur. Semayang yang Rasulullah selalu baca apa-apa panjang, kan. Kerana suasana pada masa itu mungkinlah berbeza dengan kita ni, kan. Kita kalau panjang waktu subuh, mungkinlah orang gelisah nak pergi semayang, nak pergi kerja, kan. Tetapi kan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah itu, dia baca panjang semayang, semayang subuh dan semayang zuhur. Semayang zuhur kalau macam iman macam saya ni, baca inna a'tayna dengan qul huwallah lah. Iman macam kita. Macam Rasulullah, tuan-tuan, nak cerita panjangnya semayang Rasulullah dalam semayang yang senyap. Kita kalau panjang semayangnya kalau baca kuat. Kalau baca perlahan, biasanya kita semayang level inna a'tayna dengan quwallah je lah yang kita baca, pendek-pendek je, kan. Baginda punya semayang panjangnya, daripada ada seorang sahabat, dia meriwayatkan, dia kata, aku semayang zuhur. Waktu semayang zuhur, aku pergi qada hajat, pergi ke Baqi'. Tuan-tuan pun sedia maklum Baqi' tu di mana kawasannya. Tak adalah dekat, jauh jugalah, kan, di antara Masjid Nabi dengan Baqi'. Pergi ke Baqi', qada hajat, ambil wudu, datang balik ke saf. Rasulullah masih lagi dalam rakaat yang pertama. Nak cerita panjang je lah semayang Rasulullah berbanding dengan semayang saya lah. Mungkin tuan-tuan panjang lah semayang tuan-tuan. Apa yang penting tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khususnya pada pagi ini kita melihat komunikasi kita menerusi Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kitab bacaan yang kita sebut Quran. Quran ni maksudnya bacaan. Quran maksudnya bacaan. Dan bacaan ni tuan-tuan, Al-Quran ini, kalau kita nak menjadikan bacaan kita itu menjadi lebih indah, menjadi lebih kita rasa suka untuk kita membaca, apabila kita rasa sedang berinteraksi dengan Allah, apabila kita rasa kita sedang bercakap dengan Allah, apabila kita merasa kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi teks Al-Quran, dia akan menambahkan lagi keindahan. Contohnya tuan-tuan, contohnya apabila kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Bila kita tengok terjemahan dalam Quran yang ada di masjid ini, kan, bila kita tengok terjemahan ditulis katakanlah wahai Muhammad. Memang ayat Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Quran itu tidak sekadar hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Al-Quran itu untuk kita sebagai umatnya, yang kita perlu untuk baca, yang kita perlu untuk ikut, yang kita perlu untuk laksanakan hukum hakamnya, yang kita perlu perjuangkan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu, apabila disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Katakanlah wahai Faisal. Katakanlah tuan-tuan, nama tuan-tuan, katakanlah wahai Ramli. Katakanlah wahai Ali. Katakanlah wahai Sabri, contohnya. Kan, kita meletakkan kita dalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang disebutkan selepas itu, contohnya Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Faisal, Allah Ta'ala itu esa.
barulah kita akan merasa hubung kait kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Sebab perintah untuk menyebut dan menyahut Allah Ta'ala itu adalah perintah untuk kita juga. Bukan perintah untuk Nabi kita Muhammad sahaja, tapi untuk kita semua. Oleh kerana itu, bila kita membaca contohnya Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan kelam. Siapa yang kena berlindung? Kita lah. Kan? Kita lah yang nak kena berlindung. Bila kita tengok terjemahan, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Faisal, aku berlindung daripada Tuhan yang menjadikan kelam. Daripada apa yang nak berlindung? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang telah dijadikan. Begitu juga qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan manusia. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada nak berlindung dengan apa? Daripada segala bisikan-bisikan. Ini berlindung. Siapa nak berlindung? Kita. Ayat itu untuk siapa? Ayat itu untuk kita dan semua umat Muhammad. So apa kaitan dengan kita? Ya, kita sangat berkaitan dengan ayat berkenaan. Apabila kita membaca ayat-ayat ini dan kita meletakkan kita dalam posisi itu, kita akan rasa, Allah Ta'ala suruh aku begini, buat ini. Allah Ta'ala suruh aku perintahkan begini. Allah Ta'ala arahkan begini. Kan? Kita akan rasa ayat itu ada kaitan dengan kita. Bila kita rasa ayat ada kaitan dengan kita, kita akan seronok, kita akan best, kita akan ada elemen-elemen interaksi bila kita membaca Al-Quranul Karim. Elemen interaksi ni tuan-tuan, dia akan menjadikan kita seronok, dia akan menjadikan kita ni melayan. Dalam bahasa sekarang ni orang sebut layan, dia kata. Layan ni maksudnya dia seronok, dia best, dia rasa suka. Kan? Ini bila kita membaca. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada telefon bimbit, kalau tuan-tuan ada WhatsApp, kan? Tuan-tuan ada media sosial, kan? Kalau dulu kita ada telefon 3310. Telefon 3310 ni dulu orang berkomunikasi menerusi SMS. Sekali post kupang 10 sen. Sekali 10 sen. Sekali hantar 10 sen. 10 kali hantar dah RM1. Kan? Dalam WhatsApp dia tak ada limit. Selagi mana kita ada line internet. Cakaplah apa, tulislah apa, kadang-kadang lama masanya. Kadang-kadang lepas daripada semayang nanti nak buka telefon. Hati kita teringat je dengan telefon apa yang disembangkan tadi. Kerana apa? Kerana ada unsur interaksi kat situ. Kalau tuan-tuan ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram dan juga media-media yang lain, kalau kita post, orang like, orang komen, kita pun berbalas komen dalam media sosial yang kita ada, kan kita seronok. Kita rasa happy, kita rasa suka bila ada orang komen, bila kita pun komen orang lain, ada wujudnya interaksi. Interaksi ini menjadikan hidup kita ni jadi indah, jadi seronok. Kalau tuan-tuan naik kereta, duduk dua orang, kita sahaja yang bercerita, popek, kita cerita dan kita cerita. Kawan sebelahnya, iyalah, dia kata. Itu je yang dia sebut. Mungkin dalam 15 minit kot kita bercakap, kita pun letih lah. Aku seorang je bercakap. Kan? Tapi kalau dia pun bercakap, kita pun bercakap, dia pun bercerita, kita pun bercerita. Daripada USJ pergi ke Ipoh dah 2 jam lebih. Sampai di Ipoh dah kita. Kan? Rancak bersembang. Kenapa? Kerana ada unsur interaksi. Unsur interaksi inilah yang kita cuba terapkan dalam minda kita. Bila kita membaca ayat Al-Quran ini, cuba kita kaitkan ayat-ayat tadi dengan kita. Antaranya tuan-tuan, penggunaan perkataan qul ini yang ada disebut lebih kurang dalam 350 kali dalam Al-Quranul Karim.
yang menggambarkan erti Allah Ta'ala ingin bercakap dengan Nabi kita Muhammad. Katakanlah, dalam bahasa buku ni, katakanlah, itu dalam bahasa buku. Dalam bahasa kita cakap hari-hari ni, kamu cakap, kamu sebutlah, kamu ungkapkan. Itu macam formal sikit kan. Kalau bahasa hari, kamu cakap, kamu sebut. Itu kalau bahasa hari-hari yang kita sebut. Kamu sebut, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Kan kita ada rasa unsur interaksi dan kita rasa seronok bila kita membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, perkataan yang kedua yang mungkin tuan-tuan selalu jumpa ketika mana membaca Al-Quran ialah perkataan ya ayyuha. Yang ya ayyuhallazina amanu ada 270 kali dalam Al-Quranul Karim. Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, orang ke orang-orang? Wahai orang yang beriman ke ataupun wahai orang-orang yang beriman? Yang dalam ni orang ke orang-orang? Yang dalam masjid ni orang ke orang-orang? Kalau orang-orang, dia tak duduk dalam masjid. Sebab dia bukan orang. Kalau orang-orang ni kat mana tuan-tuan? Kat bendang lah. Orang-orang yang macam orang tapi bukan orang. Kan? Wallahualam, itu mungkin pakar bahasa lah kot yang mungkin memperhalusi aspek penggunaan bahasa. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila disebut wahai orang yang beriman, kan, dia seru kita. Dan Allah Ta'ala menggunakan perkataan ya ayyuha ni dalam bentuk seruan yang lembut sangat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bila siapakah dia? Kita lah. Kan? Diulang sebanyak 270 kali dalam Al-Quranul Karim. Bila ada perkataan ini, kita cuba tengok apa yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala perintahkan bila Allah Ta'ala panggil wahai orang yang beriman. Ada 270 kali. Bukan sikit. Kalau salah satunya, perintah sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Salah satu daripada 270 tadi puasa. Yang 269 lagi Allah Ta'ala suruh apa? Kan? Sebab itu ketika mana kita membaca Al-Quran, tengok bila ayat ni Tuhan suruh apa? Kan? Dan bila ada unsur interaksi itu, dia akan makin indah. Kita nak tahu Allah Ta'ala suruh apa? Kan? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Dan terlagi bila kita membaca ayat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini dia kitab komunikasi. Antara bentuk komunikasi ni tuan-tuan, bila kita nak bercakap dengan orang, kita akan menyesuaikan bahasa kita, kan, cakap kita, mesej yang kita nak sampaikan itu sesuai dengan orang yang siapa yang kita nak cakapkan. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bercakap dengan kucing, tuan-tuan panggil apa? Bunyi apa yang tuan-tuan bunyikan bila tuan-tuan bercakap dengan kucing? Kan? Takkan tuan-tuan bercakap dengan kucing dengan bunyi anjing. Kan? Mestilah kita nak panggil kucing makan, miau, miau. Datanglah kucing pun. Kalau kita datang panggil dengan bunyi lembu, kan? Kucing tu berheran, dia pun lari dia. Kita nak bercakap dengan burung, bunyi burung, kita panggil cip-cip burung. Itu kita nak bercakap dengan haiwan yang lain dan kita cuba menyesuaikan bahasa kita dengan siapa yang kita cakap lah. Malahan tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap dengan orang yang dengan orang India misalnya ataupun orang Cina, kita pun kadang-kadang mengubah pelat bahasa kita dengan bahasa sesuai dengan bahasa dia. Kan? Kita pun pelat, ini apek lah apa benda kita sebut. Kenapa? Itu nature komunikasi. Bila kita bercakap, kita akan menyesuaikan bahasa yang kita guna itu ataupun ungkapan yang kita guna itu dengan orang siapa yang di depan kita.
Kita bercakap dengan kanak-kanak, kita akan menyesuaikan bahasa kita dengan level kanak-kanak sebab dia yang kita bercakap. Saya bercakap pada pagi ni sesuai dengan masyarakat, siapa yang berada di hadapan saya, tuan-tuan yang ada di masjid ni. Mungkin berbeza kalau saya bercakap dengan kanak-kanak. Saya bercakap dengan anak, lain. Cakap dengan isteri, lain. Saya cakap dengan ayah, lain. Cakap dengan tuan-tuan di sini, mungkin lain. Ini bentuk komunikasi. Bila Allah Ta'ala datangkan Al-Quran kepada kita, Al-Quran ini mesej daripada Allah kepada kita. Bila mesej daripada Allah kepada kita, tentu Allah Ta'ala mendatangkan bentuk komunikasinya yang sesuai dan boleh kita faham. Kalau Allah Ta'ala datangkan bahasa yang tak boleh kita faham, jadi useless lah Al-Quran. Kan? Walaupun kita faham bahasa Arab bukan bahasa kita. Allah Ta'ala datangkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang boleh difahami oleh kebanyakan daripada manusia di atas muka bumi ini. Ya, orang kulit hitam boleh baca Quran, orang kulit putih boleh baca Quran, orang di utara, orang di selatan, barat, timur boleh baca Al-Quran, dan kita boleh menyesuaikan diri dengan Al-Quranul Karim, bahasa Arab universal punya bahasa. Sebab itu bila kita sebut Al-Quran sebagai kitab komunikasi dan kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala datangkan teks Al-Quran kepada kita untuk menjadi panduan. Maka bila kita membaca untuk nak menambahkan lagi seri, bila kita membaca Al-Quran, kita tengok beberapa ayat-ayat, beberapa frasa-frasa yang saya sebutkan tadi. Yang ini tak memerlukan spesialis, orang yang pandai bahasa Arab, tak. Bukan kalau kata ini ustaz, ustaz level dia lain lah, ya kan. Mungkin kita sebut penggunaan dhamir, penggunaan yang agak sulit, yang mungkin perlukan kepada orang yang mengetahui mendalam bahasa Arab. Tapi untuk orang awam, sebagaimana tuan-tuan secara umumnya, perkataan qul, bila ada perkataan qul, Tuhan kata apa ni? Begitu juga perkataan ya ayyuhallazina amanu, kan, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini terdapat dalam Al-Quran, wahai manusia. Kan, ada wahai manusia ni tak banyak, lebih kurang 30 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu 270, banyak. Wahai manusia, mesej umum untuk manusia. Kan, supaya manusia secara umumnya ikut panduan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, diulang sebanyak ya ayyuhan nas, diulang sebanyak 54 kali dalam Al-Quranul Karim. Jadi bila sebut dipanggil ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, kita baca, kan, dan akan menjadikan kita lebih seronok bila kita membaca Al-Quran. Yang keempat, perkataan wa'iz. Wa'iz ni pun banyak digunakan dalam Al-Quran, sebanyak 72 kali. Kan? Wa'iz qala Musa. Bila tuan-tuan baca Quran, jumpa perkataan wa'iz. Wa'iz ni maksudnya ingatlah. Ingatlah. Bila sebut ingatlah ni, biasanya dia akan menyebut kisah-kisah yang terdahulu ataupun apa-apa yang boleh dijadikan pengajaran. Ini perkataan wa'iz. Kan? Apa yang dijadikan pengajaran, panduan, kisah-kisah yang terdahulu, cerita-cerita tentang Nabi Musa, biasanya menggunakan iz ni, tuan-tuan. Bila ada iz, kita tengok apa cerita di sebalik perkataan iz ni. Inilah 4 perkataan, tuan-tuan, yang saya kira sesuai untuk masyarakat awam. Untuk yang lebih mendalami lagi, dia kena tahulah penggunaan kami, nahnu, kan. Allah Ta'ala menggunakan aku dalam Al-Quran, itu kena belajar dengan lebih mendalam lah dari sudut tata bahasa Arab. Tapi secara umumnya 4 perkataan tadi pun dah cukup banyak, kan. Bila ada qul, bila ada ya ayyuhallazina amanu, bila ada ya ayyuhan nas, wa'iz, kan. Dan ini antara perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan bila kita tengok apa kandungan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelebihan Quran
dia kompres. Walaupun dia ni kecil, dia compact, tetapi dia mampu untuk menyelesaikan, memberi panduan untuk banyak perkara. Ini kelebihan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu dia disebut sebagai hikmah. Wal Quranil Hakim. Quran yang bijaksana. Apa bijaksana? Kan bijaksana ni biasanya disebut ataupun disifatkan kepada orang. Bijaksana ni tak disebut pada buku. Buku tu bijaksana, tak ada. Kan? Al-Quran bijaksana. Al-Quran itu kan bukan disebabkan oleh mushaf itu yang bijaksana, tetapi Allah lah pemilik komunikasi dalam Al-Quran itu yang bijaksana. Sebab itu disebut wal Quranil Hakim, Quran yang bijaksana. Bijaksana ni tuan-tuan, dalam Al-Quran, satu surah yang pendek dia ada macam-macam perkara. Tuan-tuan tengok surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah apa tuan-tuan? Surah Inna A'tayna. Orang Melayu ni pula, kalau nama surah, biasanya dia bubuh nama surah tu pangkal ayatnya. Tidak tuan-tuan? Kan? Surah apa? Surah Izaja. Oh, senang je Izaja. Cuba tuan-tuan baca surah An-Nasr. Baik, surah apa? Surah An-Nasr. Sebab sejak kecil lagi dia diajar surah apa? Surah Izaja. Surah apa? Surah Tabat Yada. Cuba baca surah Al-Masad. Baik, surah Masad. Kan? Itu kita lah nak buat macam mana. Itu kita punya kan, cara kita belajar dulu tu begitu kan. Nak mengubah tu mengambil masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil contoh satu surah yang pendek. Surah Al-Kawthar, surah Inna A'tayna. Walaupun surah ini pendek, 3 ayat sahaja, tetapi ada sekurang-kurangnya setiap ayat tadi memberi erti yang berbeza, maksud yang berbeza, mesej yang berbeza antara satu sama lain. Walaupun ada kaitan, tetapi yang pertama, kami memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Allah Ta'ala cerita, Inna a'tainakal kautsar. Banyak nikmat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Fasalli li rabbika wanhar. Maka semayanglah dan sembelihlah kamu. Tadi cerita nikmat banyak. Ni cerita semayang dan sembelih. Kan? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus rahmat. Kan? 3 benda yang berbeza. Satu ayat surah yang pendek. Tuan-tuan bayangkan kalau surah Fatihah tu banyak tak mesejnya. Dalam surah Fatihah yang hari-hari kita baca tu banyak tak kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Tentulah banyak tuan-tuan. Cumanya apa yang saya nak sebutkan pada pagi inilah, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bila kita interaksi, satu ayat, ni cerita lain, ni cerita lain, ni cerita lain, ni cerita lain. Sehingga kadang-kadang Pak Imam kita nak dalam satu semayang tu dia panjang bacanya. Kita pun komplain, panjangnya Pak Imam baca. Kan? Sebab Pak Imam nak cari ayat yang dia nak berhenti tu, yang habis satu pelot cerita, masuk cerita yang lain tu, dia panjang, terpaksa panjang. Sebab nak cari tempat berhenti yang mungkin lebih sesuai. Sebab kalau berhenti tempat tak sesuai tu macam ayat tu tergantung, cerita tu tergantung. Sebab tu kadang-kadang dia baca panjang sikit. Kita komplain, Pak Imam baca panjang pula ayat ni. Kan? Biasanya semayang lah 20 rakaat. Kan? Rakaat ni panjang pula baca. Antara sebabnya dia nak cari tempat berhenti tadilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran ini kitab yang hebat. Yang disebut Al-Quranul Karim, kitab yang hebat. Karim ini tuan-tuan dalam bahasa Melayu disebut sebagai mulia. Sebagai mulia. Mulia ni macam mana tuan-tuan mulia? Yang disebut mulia tu macam mana mulia? Mulia ni, seorang yang mulia biasanya seorang yang berjasa. Seorang mulia, seorang yang hebat.
Kan? Ini biasanya begitulah. Kalau dia tak berjasa, dia tak hebat, kan? Macam mana kita nak memuliakan? Kan? Seorang yang berilmu, kenapa pemimpin? Kerana dia berjasa, dia hebat, dia dilantik menjadi pemimpin. Al-Quran hebat sebab itu Al-Karim. Dia bukan the holy. Yang terjemah, setengah orang terjemah the holy book, the holy Quran tu tak tepat. The holy Bible mungkin. Tapi the holy Quran no. Al-Quranul Karim. Nak terjemah Karim dengan holy tu tak compatible terjemahan itu. Jadi Al-Quran kitab yang hebat. Oleh kerana Al-Quran kitab yang hebat, untuk kita menjadi hebat, kita kena mendamping diri dengan Al-Quran. Barulah kita jadi hebat. Kalau kita nak menjadi peniaga yang hebat, kita kena berdamping dengan peniaga-peniaga yang lebih senior. Kepada mereka-mereka yang mempunyai network yang begitu luas. Baru kita akan masuk dalam network berkenaan. Barulah kita akan hebat seperti mana mereka. Quran banyak idea-idea. Kita bacalah Al-Quran. Dia akan mendorongkan kepada kita idea-idea yang hebat-hebat. Jadi untuk menjadi hebat, untuk menjadi kuat, untuk menjadi berjaya, kan, maka kita mendamping diri dengan Al-Quranul Karim. Bukan sekadar kat dunia. Di akhirat, Nabi menyebutkan bahawa Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pemiliknya ataupun orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menjadikan kita ni semangat, rajin, kita layan dengan Al-Quran, kita rasa seronok, kita rasa best dengan Al-Quran. Antara tips yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada pagi inilah kita mengambil sikap berinteraksi. Dan antara tips cara berinteraksi ni tadilah kita melepatkan diri kita dalam ayat Al-Quran. Bila kita tempatkan diri kita dalam ayat-ayat tadi, kita akan berasa kita bercakap dengan Allah. Bila kita rasa kita sedang bercakap dengan Allah, kita tak rasa jemu, kita mungkin akan rasa peletih. Kan, letih lah sebab dalam membaca. Kan air liur pun dah kering, kita pun letih, berhentilah kejap. Tapi kita tidak jemu. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni hidup. Al-Quran ni bila dibaca dia memberikan hidayah. Dan bacalah Al-Quranul Karim. Berinteraksilah dengan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Al-Quran ialah kitab interaksi semi formal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ringkasnya kita ada 3 bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi menerusi doa. Dalam bulan Ramadan, bulan yang bagus dan baik untuk kita berdoa. Komunikasi yang kedua, komunikasi menerusi solat. Kan, banyakkanlah solat, panjangkanlah solat. Mudah-mudahan kita mempunyai hubungan yang baik dan lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita banyakkan membaca Al-Quran. Itu adalah ibadat yang semi formal. Kita istilahkan semi formal dengan hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan sebagai pengisian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan kita rasa hidup kita makin indah bila kita berdamping dengan Al-Quranul Karim yang merupakan kitab petunjuk dan hidayah kepada kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.